Okay, kita mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini untuk mata pelajaran yang pertama iaitu Kesultanan Islam Johor. Alhamdulillah kita dapat bertemu untuk hari yang seterusnya bagi sesi PDPR. Okay, sebelum kita meneruskan, marilah sama-sama kita baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Okay, mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah. Okey, murid-murid boleh rujuk muka surat 11. Bagi yang ada kitab, semua ada kitab kan? Yang tak ada boleh rujuklah di paparan slide yang akan saya tunjukkan. Okey, seterusnya kita akan masuk muka surat 11 tadi berkenaan dengan seorang tokoh iaitu Datuk Habib Said Alwi bin Tahir Al-Haddad, berkenaan dengan tokoh negeri Johor. Okey, kita lihat riwayat hidup. Datuk Habib Said Alwi bin Tahir Al-Haddad lahir di Bandar Khai Dun, Khadral Maut pada 7 Ogos 1884. Pada usia 12 tahun, beliau sudah khatam kitab Ihya'u Ulumuddin karya Imam Ghazali. Pada usia 17 tahun, beliau sudah boleh mengajar ilmu tafsir, hadis, ilmu fiqah, usul fiqah, tarikh, yakni sejarah, sirah, falak, nahwu, saraf, balaghah, falsafah dan tasawuf. Banyaklah ilmu-ilmu yang dikuasai ketika berumur 17 tahun. Mudalah. Ketika remaja, beliau telah berguru dengan beberapa orang ulama seperti Habib Ahmad Hassan Al-Attas, Habib Tahir Umar Al-Haddad dan Habib Muhammad Tahir Al-Haddad di Khadrul Maut. Beliau juga menguasai ilmu hadis seperti Al-Kutubus Sittah, Riyadus Salihin, Bulughul Maram, Al-Jami'us Saghir dan lain-lain. Banyaklah kitab-kitab yang dikuasai. Okey, kita lihat yang kedua iaitu berkenaan dengan kerjaya. Beliau menjawat jawatan Mufti Negeri Johor sebanyak 2 kali. Iaitu yang pertama, Alif dilantik menjadi Mufti Johor keempat pada tahun 1934 hingga 1941. Ba, sekali lagi dilantik ke jawatan tersebut pada tahun 1947 hingga 1961 sebagai Mufti yang ke-6. Maknanya dalam hidup dilantik sebanyak 2 kali sebagai Mufti Negeri Johor. Sebagai seorang ulama yang tersohor, beliau banyak mengeluarkan fatwa dan ijtihad yang sangat memberi manfaat kepada umat Islam dan meninggal dunia pada 14 November 1962 serta dikebumikan di Bukit Mahmudiyah Johor, Johor Baru. Ini perkuburan terbesar di Johor. Okay, seterusnya yang ketiga, kita lihat jasa-jasa. Jasanya kepada kerajaan negeri Johor sangat besar, antaranya Alif, pelopor kepada pembaharuan dalam media cetak, pendidikan dan pengajaran sekolah agama, penulis artikel di akhbar yang merangkumi hal ehwal agama, fatwa, sejarah-sejarah, kemasyarakatan dan politik.
menyusun kitab-kitab Islam antaranya uh, Ahkamus Syar'iyyah Johor, Anwarul Quran, Al-Qawlu Faslu Fima Libani Hashimin wa Quraishin wal Arabi minal Fadl. Sebanyak 2 jilid. Kemudian Durusus Sirah An-Nabawiyah sebanyak 2 jilid. Yang terakhir Al-Khulasatul Wafiyatu fil Asanidil Aliyah. Inilah kitab-kitab yang popular yang dikarang oleh beliau. Okay, kemudian kita lihat yang keempat, iaitu darjah kurniaan. Dianugerahkan gelaran datuk atas jasa dan sumbangan dalam pelbagai bidang, sama ada pentadbiran, hal ehwal agama, mahupun pendidikan. Okey, boleh faham tak? Boleh. 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 Okey, yang lain? Boleh. 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 Untuk hari ni itu saja. Sikit je. Sebab kitab ni pun dia tak banyak tajuknya. Saya habiskan tajuk satu dulu sebelum kita masuk tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk yang kedua, pelajaran yang kedua, Kemakmuran Negeri Johor. Nanti kita sambung pada siri yang akan datang. Okey, untuk tugasan perkara KIJ ni, Kesultanan Islam Johor ni, okey, murid-murid pernah buat dalam kelas berkenaan dengan nota berbentuk peta minda. Okey, sila buat nota berbentuk peta minda berkenaan Habib Said Alwi bin Tahir Al-Haddad. Okey, masing-masing dah tahu kan, dan dalam kelas pun dah pernah buat peta minda tokoh yang lain. Betul tak? Betul. Betul Betul. Okey. Saya contohkanlah bentuk peta minda yang murid-murid boleh buat, bergantung kepada kreativiti masing-masing. Terpulanglah nak buat bentuk macam mana pun. Okey, yang kedua begini. Okey, yang ketiga kalau nak agak serabut, beginilah. Ini contoh saja. Saya pulangkan mengikut kreativiti masing-masing. Okey, buat peta minda berkenaan dengan tajuk ni, iaitu tajuk ni lah yang saya ajar hari ni, Habib Said Alwi bin Tahir Al-Haddad, yang berkenaan dengan dia punya birata diri, dia punya jasa, dia punya kerjaya. Secara ringkas saja. Tak perlu buat banyak-banyak sehingga 2 atau 3 muka surat. Buat 1 muka surat sahaja. Tak perlu buat banyak-banyak, 1 muka surat sahaja.